Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih, Maha Pengasih maknanya pengasih yang tidak ada batas lah, Maha. Begitu juga penyayang, tidak ada batas. Maknanya sangat, 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 tak boleh kira. Pengasih dan penyayang. Jadi apabila kita melanggar perintah Allah, Allah tidak ambil tindakan segera lah, instant reaction kepada apa yang kita buat, iaitu Allah tak hantar dengan segera azab. Allah SWT beri tangguh pada sehingga satu waktu. Jadi kita kena faham, kalau kita buat amal buruk, kita tak diberi bala, bukan kita Allah tak nampak kita. Allah Maha melihat. Maknanya Allah melihat tanpa batas. Kita yang begitu ramai di dunia ni, dekat 8 bilion ni, satu-satu Allah tahu. Jadi Allah Maha melihat, tidak ada had dia punya melihat. Kita seorang-seorang aja buat benda buruk, orang lain tak nampak lah, Allah nampak. Semua yang buat jahat ni dan buat baik, di mana pun dia buat, seorang, depan orang, Allah tahu. Perkataan yang dia simpan atau dia cakap, Allah tahu juga. Yang dia simpan, Allah tahu apa yang dia tak nak cakap depan orang. Bila Rashidi buat dosa dulu, satu je dia tak ingat, Allah nampak dia. Orang tak nampak dia, siapa pun tak nampak, tapi Allah nampak dia. Jadi bila saya tanya dia, kamu ada buat ke? Ada buat tak kerja tu? Tak. Saya tak boleh kata dia tak betul lah, saya terima je lah. Tapi kerana dia buat, Allah akhirnya beritahu kat saya juga. Perempuan tu sendiri bagi tahu, bakal suami perempuan tu. Maknanya yang dia nak simpan tu, akhirnya saya tahu dia nak sembunyikan dari saya kan. Tapi dia tak boleh sembunyi daripada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu saya, buat orang tu bagi tahu saya. Jadi dia kira kantoi lah. Jadi dia berusaha supaya saya jangan tahu sampai saya mati atau dia mati. Tapi Allah tak izin. Yang dia nak sembunyikan tu tak boleh sembunyi. Sekarang seluruh dunia dah tahu. Jadi kan inilah perkara kita, maksudnya kita belajar. Jangan kita ketawa.
Maknanya kita jangan bercakap bohong. Dan jangan kita buat mungkar dengan ingat tak ada orang tahu. Itu cuma tiba-tiba bila saya tanya, kamu ada buat ni tak? Dia kata tak ada. Tapi Allah tahu dia ada. Allah satu hari bagi tahu saya. Melalui dia ke ataupun orang ke. Sebab yang tanya tu bukan sesiapa, kekasih Allah tanya. Kamu tipu dia. Kata tak ada buat. Allah kata aku tahu kau buat. Orang semua tak tahu. Termasuk kasih aku, tapi aku akan bagi tahu dia. Jadi itulah pelajaran nombor 1. Itu dulu saya tu, bukan sekarang. Masa saya belum lagi kedudukan saya tu tinggi sangat di sisi Allah, belum lagi. Apa lagi sekarang kalau cuba nak tipu saya? Anzalah mana boleh tipu saya? Dia sendiri buka rahsia kan. Saya tak ada tanya dia. Apa buruk yang dia buat, dia yang bagi tahu. Betul tak? Dia dah takut dah. Jadi kamu di sini, Sufyan begitu juga. Dia cuba sembunyikan daripada saya, tak boleh. Samad cuba sembunyikan daripada saya, tak boleh. Berusaha nak sembunyikan, berusaha, tapi tak boleh. Boleh? Jadi bau dengan saya, begitu juga dengan orang lain seluruh dunia. Siapa saja nak sembunyikan dari saya, tak boleh. Usaha cuba tu. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Saya tak tahu, tapi dia bagi tahu saya tahulah. Saya seperti kamu ya, mana tahu. Kenapa saya boleh tahu satu benda yang sangat secret? Saya bukan lepas dia tak nak bagi tahu saya mendesak-desak, tak ada. Saya biasa je. Saya pun tak boleh nak cakap dia buat, sebab bukti tak ada. Saya nampak je dia, perbuatan dia dengan perempuan tu macam dia dah buat. Tapi saya tak boleh cakap. Dia cakap ada buat tak? Tak ada. Tak ada, dia diam aja. Jadi Allah yang bagi tahu saya. Tentulah Allah tak suara dia keluar macam tu, tak. Adalah melalui asbab kan. Sekarang dalam bayan saya bagi tahu. Perkara yang kamu buat tak betul. Kau nak sembunyikan dari semua orang, akhirnya semua orang tahu. Betul tak? Yang bagi tahu saya siapa? Allah. Jadi Allah Maha melihat, Maha tahu. Tak ada siapa. Macam Azri cuba sembunyi dari saya. Boleh dia sembunyi? Dia punya buruk pun saya tahu. Saya ada alat nak tanya Allah. Satu orang kata dia tak buat ni, saya ada alat tanya. Banyak orang yang Allah bagi tahu bila saya tanya dia. Ya. Jadi ada alat nak tanya Allah ni, satu benda sangat tinggi kan. Kalau kamu tak suka saya, kamu tak mau bagi tahu saya, tak boleh. Kamu bagi tahu saya, kita sayang Amisam. Tapi saya boleh tanya Allah, betul ke? Jadi kamu tak suka saya pun saya boleh tahu. Memang saya tak patut saya tak boleh tahu, tapi saya boleh tanya Allah yang Maha tahu. Saya tahu di antara kamu ni ada yang memang tak suka saya dari dulu sehingga sekarang, belum lagi. Kalau kamu kendar, kamu tak nak cakap, kamu tak suka saya, nak cakap, tak nak sembunyikan. Tapi Allah bagi saya alat yang mana tak ada orang boleh sembunyikan dari saya apa dalam hati dia, dengan izin Allah. Jadi orang nak tipu saya,
Allah pelihara saya dari ditipu. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya nak lantik menteri, orang tu tulis macam-macam bagus dia, tapi dia boleh tipu saya, tapi dia tak boleh tipu Allah. Saya tanya Allah, dia tak bagus, atau dia betul bagus. Jadi saya tak ada masalah lah. Saya nak tanya pandangan orang lain pun hanya adat aja. Ultimate-nya, bila saya tanya Allah, itulah dia. Saya nak tanya macam Halim cakap, I love you Dr. Nasrul. Tiap kali dia tulis, ada betul ke dia cinta kat saya? Saya belum tanya lagi. Kalau saya nak tahu, saya boleh tanya Allah, Halim tu betul ke cinta kat saya? Saya boleh tanya, dan dengan izin Allah saya boleh tahu. Tiap kali dia mesej saya, I love you Dr. Nasrul. Ingat. Tapi ada tanda-tanda dia lah. Dia bagi saya duit, saya tak ada minta. Saya bukan ada, dia bukan ada bersama saya selalu di sini. Dia dekat Melaka. Halim dengar ni, aduh, dia bilang, aku punya cerita ni dah pergi seluruh dunia, seluruh Malaysia, seluruh orang yang pandai cakap Melayu. Tapi Allah yang keluarkan cerita ni. Dia tak boleh keluar kalau Allah tak izinkan saya keluar. Jadi Halim jangan marah. Ya. Jadi Allah Maha tahu, Maha melihat. Maha maknanya tak ada batas. Jadi kita jangan nak tipu Allah. Orang-orang munafikin tu, kata Allah, mereka ni tak ada akal lah, mau tipu Allah yang Maha tahu ni, yang dia kata dia orang Islam, dan dia mengucap hanya untuk menipu Allah, Nabi Muhammad dan orang Islam. Nabi Muhammad boleh ditipu, tapi Allah bagi tahu dalam Quran, dia ni nak menipu Allah yang Maha tahu. Itu namanya orang bodoh. Tapi kerana mereka tak ada yakin Allah tu ada, Allah Maha melihat, sebab itu dia orang tipu. Dia orang kata kami, dia mengucap hanya untuk menipu Nabi dan orang Islam, bahawa mereka orang Islam. Kenapa dia nak masuk Islam? Banyak orang munafik. Orang munafik ni, orang di luarnya macam Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Sekarang pun banyak orang munafik. Tapi ada munafik zaman Nabi tu, dia memusuhi orang Islam, mau bunuh Nabi, tapi sebenarnya semua yang mereka buat, mereka menipu dia orang Islam ni untuk dapat dunia. Sebab harta rampasan kuasa, harta rampasan perang diberi pada orang Islam je, tak diberi kepada orang bukan Islam. Jadi dia orang kena masuk Islam untuk dapat dunia. Tapi perang dia orang tak nak buat. Satu kali dia orang kata, kami tak nak pergi perang ya Rasulullah, tapi boleh tak kami dapat harta? Dia cakap ni. Jadi hukum Allah, harta perang untuk orang Islam. Pertama untuk orang yang ambil bahagian dalam perang, dan dia adalah harta Allah, Rasul, dan orang yang disuruh oleh Allah bagi harta. Orang fakir dan miskin, harta dibagi. Musafir semuanya. Tapi orang munafik tu, dia nak harta, dia bagi tahu. Kata Allah, kamu tahu apa mereka nak buat? Mereka tu suruh kamu langgar perintah aku. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT Maha tahu.
Ini kalau ada dalam hati kita ke tahap yang tinggi, paling kurang ke tahap yang Allah mahu, kita akan menipunya. Kita akan bercakap benar walaupun kita dibenarkan oleh Allah menipu. Jadi kita tak boleh menipu. Kita tak rela nak menipu. Bila kita menipu Allah. Jadi macam Nabi Yusuf, dia adik dia Bunyamin tu, waktu abang-abang dia dengan Bunyamin datang, jadi dia nak Bunyamin tu jangan dibawa balik. Jadi Allah suruh dia buat semua ni, letakkan bekas minum dia dalam beg barang adik dia. Bila dia nak kabilah tu nak berangkat meninggalkan Mesir, menjerit satu orang pencuri dia. Adik-beradik Nabi Yusuf tu heran lah, pasal kami pencuri pula. Dia kata ada orang mencuri gelas minum raja. Itu tak ada, kamu tak ada. Jadi dia orang peksa. Dia tak peksa terus beg Bunyamin. Sebab kalau peksa beg Bunyamin, nampak sangatlah benda tu dirancang kan. So dia check semua, last di Bunyamin, nampak ada barang tu. Dia kata sahlah Bunyamin tak boleh dibawa balik. Itu dia menipu. Allah suruh. Kenapa tak Nabi Yusuf menipu? Allah suruh, boleh lah. Allah yang ajar dia buat tu. Itulah namanya bijaksana. Dia bukan pakai menipu tu. Sebab yang Allah suruh. Jadi kita jangan cakap kenapa Nabi Yusuf menipu. Dia tak menipu. Dia perbuatan bijaksana sebab Allah yang suruh dia. Dia Nabi. Sebenarnya itu bijaksana dia nak buat adik dia jangan dia bawa balik. Jadi adik-beradik dia yang lain dah resah. Kita dah janji pada bapa kita, bila kita bawa Bunyamin ni, kita janji kita takkan buat macam buat pada Yusuf dulu. Kami bagi tahu bapa kami nak bawa dia main-main ke hutan, balik Yusuf tak ada. Kami bawa baju dia je, berlumuran darah dan nangis macam Yusuf telah dimakan oleh serigala. Kita tak mau buat macam tu. Kita dah janji dah. Sekali kita dah buat dah, bapak kita dah tak percaya dah. Bukan senang kita nak dapat Bunyamin ni ikut. Jadi kita mesti bawa dia balik. Merana semua dia orang bermikir apa nak boleh. Kata satu orang, saya takkan balik. Saya tak sedia nak balik. Saya tak tahu apa nak jawab. Apa lagi hela nak bagi tahu? Tipu apa lagi? Ya. Jadi Nabi Yusuf dapat Bunyamin, tinggal dengan dia. Adik dia lah. Dia ni adik-beradik satu mak, satu bapa. Dia bukan dengan adik-beradik dia yang lain tu, yang 11 tu, 10 ikut tu. Satu bapa, mak lain. Jadi dia sayang lah dengan Bunyamin tu. Dia bagi tahu lah, Bunyamin lepas tu ni lah aku, abang kau. Tak banyak cerita dalam Quran tu. Jadi dia nak bawa bapak dia pula datang. So dia bagi tahu bapak dia buta, dia letak dia bagi tahu, kamu baliklah. Akhirnya keputusan adik-beradik tu semua tak nak balik. Nabi Yusuf buat keputusan dia orang balik. Bagi ni baju saya, bagi kat bapak kamu, saya cium. Bila dia bagi baju tu, baju dia, bapak dia Nabi Yaakob
dekat Jerusalem. Ini Mesir. Dia kata dia dah bau Yusuf lah. Orang kat Jerusalem tu, kau ni nyanyuk ke? Dia bilang. Aku tak nyanyuk, kata dia. Cakap benar. Bau Nabi Yusuf, aku dah bau dah. Aku dah bau dia. Jadi Allah bagi tahu dia juga yang Nabi Yusuf ada di Mesir tu. Jauh punya jarak. Macam mana gelombang Nabi Yusuf tu? Dekat baju tu kan dia ada DNA sekarang kita ada kan. Kalau kita nak cari DNA, ambil baju dia yang dia pakai. Dapatlah. DNA dia tu lah. Terbang. Wavelength dia boleh kena hidung bapak dia yang Abi Yaakob bercerita semua. Aku bau Yusuf. Keluarga dia Yusuf dah mati. Tak, aku bau dia. Jadi bila adik-beradik dia balik jumpa Nabi Yaakob, Nabi Yaakob dia suruh cium baju tu, mata dia nampak. Saya ni optometrist. Saya pun duk fikir macam mana boleh mata nampak dengan baju je letak. Dia mesti ada dalam baju dia tu pada peluh. Kau faham peluh? Peluh Nabi Yusuf. Peluh tu ada sodium. Ada sodium. Sodium tu lah yang meresap. Sodium tu perlu untuk kornea. Nabi Yaakob dia tak nampak bukan sebab cataract, sebab corneal opacity. Doktor mata tahu ni. Saya tu tak buat tafsir. Bila menangis banyak, sodium tu dah hilang. Air mata ada sodium hilang. Mesin pun out. Nak produce sodium tu. Jadi kering. Dia kering, dia jadi putih. Opacity, corneal opacity. Bila garam Nabi Yusuf peluh dia tu letak Allah buat dia punya tu function balik. Cornea dia jernih balik. Dia nampak. Itu saya punya. Jadi dengan lain perkataan, kalau siapa dapat corneal opacity, ubat dia peluh dia. Nanti nak buat research, saya hanya tanggapan saya lah daripada peristiwa tu. Dia mesti ada asbab. Asbab tu mesti betul, bukan letak kain aja. Baju Nabi Yusuf tak ada peluh Nabi Yusuf. Peluh Nabi. Kan? Jadi tengok nanti kalau kita buat kajian. Peluh orang tu kita ambil, so dia exercise semua. Nanti kita dropkan dekat mata dia yang putih. Tengok hilang tak? Kalau hilang, dia jadi ubat lah. Seluruh dunia boleh pakai. Kalau sekarang tak ada orang boleh buat tafsir ni. Kenapa dia boleh tak? Kalau orang yang mentafsir Quran ni bukan doktor mata macam saya, dia takkan dapat mengagak lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita tak ada tipu. Jadi adik-beradik Yusuf tu tak mau tipu bapa dia lagi. Dia bagi tahulah yang Benyamin ni mencuri, walaupun kami tak percaya, memang betul. Detail lah kat Nabi Yaakob. Nabi Yaakob dengar je. Jadi dia ikutlah. Dia ikut balik Mesir lagi dengan 10 tu. Benyamin dah tinggal lah. Sampai sana Nabi Yusuf pun terima bapa dia dan letakkan bapa dia dengan adik dia di atas tahta. Waktu itulah baru adik-adik dia tahu inilah Yusuf. Nabi Yusuf bagi tahu sebelum tu lagi dia dah bila dia cerita, lepas tu Nabi Yusuf cakap dengan dia, kamu tak ingat dia? Nabi Yusuf kenal dia tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf
cerita kamu dulu, abang adik kamu tinggal di dalam perigi, dia cerita. Kau Yusuf dia bilang. Dia dah, Nabi Yusuf ingatkan cerita tu, dia kau Yusuf ke, dia kata. dia dah terperanjat bahawa yang selama ni yang dia dealing tu ialah adik dia yang dia nak bunuh dulu, yang dia tipu bapa dia yang dia dah mati, dia makan serigala. Sekarang dia berdepan, dia sujud. Kata Yusuf kepada bapa dia Yakub, inilah mimpi aku bapa. Dulu punya mimpi masa dia kecil, bulan dan matahari sujud kat aku. Nah, dia cakap kat bapa dia dulu, Yakub, dulu lagi aku mimpi bulan, matahari sujud. Apa tafsir dia? Tak ada orang tahu ni. Bulan tu kenabian, matahari itu kerajaan. Jadi diberi kepada Nabi Yusuf kenabian dan kerajaan. Yang itu bulan dan bintang sujud. Jadi Allah SWT, kenapa saya tafsir macam ni? Banyak satu isteri Nabi, dia orang Yahudi, perempuan tu. Dia kata bulan datang kat saya. Orang tu kata kau nak kahwin dengan Raja Madinah ya. Dia selalu bila Nabi tu bulan. Khadijah mimpi bulan datang dalam kelambu dia. Nabi lah, kenabian. Matahari kerajaan. Tafsir itu betul. Jadi Nabi Yusuf diberi kenabian dan kerajaan. Jadi Allah muliakan orang yang buat baik. Begitulah Allah berbuat baik kepada orang yang buat baik. Dia tak larinya. Dan yang jahat ni Allah kemudian bagi tahu, macam si Rasidi kan, dia nak tipu saya kan. Last Allah bagi tahu juga. Dan saya cerita benda tu dalam bayan saya. Bukan saya je tahu, ramai tahu. Ya tak? Jadi itu akan cerita jadi legenda lah. Ya. Legenda. Orang kan tanya Rasidi, apa yang kau buat? Lagi orang tu tahu. Orang lagi tanya, apa yang kau buat, yang kau sembunyi dengan Profesor? Terpaksa lah jawab, tak boleh nipu lagi dah. Ngalu tak? Jadi itulah kesan dari menipu. Orang munafikin yang menipu tu, dia takkan selamatnya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dalam hati mereka benci Nabi tu, Allah tahu. Mereka malam-malam merancang untuk bunuh Nabi tu, Allah tahu. Tapi Allah buat, kata kepada Nabi, satu pun tak berjaya. Rancangan mereka nak bunuh Nabi, nak halau Nabi itu semua tak berjaya. Buatlah rancangan. Sebab Allah Maha tahu. Jadi siapa yang nak merancang bunuh Nabi ke kekasih Allah, takkan berjaya. Dia orang nak bunuh Nabi Isa, mana berjaya? Tak mungkin boleh berjaya. Dia Nabi yang mulia, Allah angkat dia ke langit. Orang Kristian ni bodoh, boleh percaya Nabi yang mulia, yang dia anggap macam anak Nabi, anak Allah, dibunuh. Tak mungkin lah. Takkan pula anak aku nak korbankan dia. Orang Kristian kata, kerana Allah ni Maha Penyayang Pengasih, sampai korbankan anak dia untuk ampun dosa semua manusia. Manusia ni pendosa. Untuk manusia ni dikabulkan dosanya, anak aku kena dikorbankan. Itu namanya bapa yang tolol. Ada mungkin ke Allah macam tu? Bapa yang tolol atau gila? Dosa semua orang, anak aku kena mati. Tak betul. Itu otak orang gila.
Tak mungkin. Mereka telah menghina Allah, mengatakan Allah ada anak, dan menghina Allah. Allah korban anak dia untuk ampun dia. Menghina. Sebab itu Kristian ni bukan agama betul. Dia dulu orang Islam, tapi telah menyimpang dengan fahaman yang salah. Ni semua direka cipta oleh ketua-ketua dia orang lah. Ketua-ketua dia orang ni mereka cipta ni, yang Isa ni anak Tuhan, hanya nak buat dia orang ni menyembah dia orang sebagai Tuhan, wakil Tuhan. Padri-padri ni mau menjadi wakil Tuhan. Jadi dia orang dah boleh ampun dosa orang. Macam dalam Christianity ada confession. Kalau kamu buat dosa, kamu boleh cakap dekat padri tu, yang kamu dah buat bla 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 bla, padri tu ampun. Dah kira ampun lah. Ada macam tu lah dia nak wakil Allah. Jadi sekarang apa didapati, padri-padri ni kerana tak kahwin, dia orang semua single. Rupanya banyak budak-budak sudah diliwat di gereja. Skandal banyak gereja-gereja semua meliwat. Ada yang dengan perempuan, tapi susah sikit lah dengan perempuan. Nanti mengandung sana, mengandung situ, terbongkar lah. Baiklah dengan budak-budak, macam budak-budak macam Hanzalah. Kalau dia jadi Kristian kan, Katolik, dia pula pergi gereja montel je. Padri tu ambil lah dia, habis liwat dia so hisap connect dia. Hanzalah Hanzalah akan jadi mangsa lah. Macam tu lah sekarang banyak budak-budak kecil yang besar sekarang, dia jadi mangsa padri. Semua terbongkar dan dia orang dah mula ragu dengan padri dia. Dia orang kata padri yang kami sangka bagus, alim, rupanya teruk punya orang. Yang banyak orang tak nak pergi gereja lah. Gereja semua ditutup. Semua dah tak ada nak bayar duit. Dalam gereja ni bila semayang hari Ahad tu, macam kita juga ada bekas kan untuk collect duit. Dia orang pun ada juga. Saya dah pergi masuk gereja, saya tengok dia orang letak bekas. Pergi semua orang letak duit. Sekarang bila orang tak pergi gereja, tak ada orang bagi duit. Macam itu juga kita COVID sekarang. Mana ada masjid kita ada duit? Dia kalau masjid betul punya, dia tak macam tu. Tak ada collect duit punya. Minta duit tak ada, derma duit tak ada. Dia orang sendiri korban harta, sendiri datang, bukan. Tapi sekarang kalau nak datang, dia kata tak ada orang nak datang. Kalau kita bina masjid, kita yang bertanggungjawab guna, kita lah keluarkan duit untuk Allah. Apa nak minta duit kat orang? Orang yang membina masjid tu, orang yang menjadi penguasa masjid tu, dia lah korban harta diri dia. Nak buat apa minta kat orang? Ini yang buat masjid pun tak nak korban duit, nak minta duit orang. Jadi terpaksa lah letak bekas macam Kristian. Ya. Jadi yang bagusnya jangan minta duit lah. Minta ke Allah atau keluar duit kamu lah. Ahli jawatan kuasa masjid tu, kalau betul bertakwa, keluarlah duit awak. Seorang 500 sebulan, ada ahli jawatan kuasa 20 kali 500 berapa? 10,000. Buatlah mengurus masjid. Ini tak minta kat orang semua bekal sembahyang. RM2 orang letak, buang masa je. Dan mungkin ada orang kaya kat situ yang nak bagi duit kat masjid. Bila masjid tak minta duit, ini dah minta duit, orang kaya pun kata dapatlah RM2 saja. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha melihat. Supian Ampang ni dia tak boleh tipu Allah. Dia boleh tipu saya, dia boleh tipu semua orang, tapi dia tak boleh tipu Allah. Allah tahu semua apa dia buat dalam ketiadaan saya. 2 minggu saya tak jumpa dia. Weekend lepas dia tak datang. Allah, saya tak ada telefon dia, tapi Allah tahu
dia boleh rahsiakan daripada saya, tapi rahsia daripada Allah tak boleh. Kalau orang ada iman macam ini, dia tak tipu. Dan kalau dia tak datang, dia telefon saya. Bukan saya telefon dia, kenapa tak datang? Buat apa saya telefon dia? Dia sendiri tak nak telefon. Tapi Allah tahu tak apa sebab dia tak datang? Allah tahu. Kalau kerana dunia, Allah tahu. Kalau tak ada sebab yang munasabah. Satu orang tak semayang, satu orang tak buat gas hari-hari. Hari ni saya nak cuti, tapi waktu gas nanti mula saya akan nampakkan pada Mesab, saya pergi. Lepas tu saya menyimpang. Orang gas, saya balik rumah, saya makan. Lepas tu dia nak agak-agak balik, saya dah balik. Tapi Allah tahu, satu orang buat gas pura-pura je nak buat. Aku sebenarnya tak nak buat gas ni. Tak ada siapa tahu. Aku saja nak bergaya macam saya ni, Amir Sab ni, saya nak tipu dia. Saya pun buat gas. Tipu saya boleh lah. 2 hari saya tengok tak datang lagi, saya pun dia gagal je nak menipu. Apatah lagi saya ada alat, saya boleh tanya, Sufian ni datang sebab yang munasabah ke tidak? Kalau tak munasabah, saya tahulah. Dia boleh sekarang dia tak ditipu saya sebab saya ada alat untuk tanya Allah. Saya memang tak tahu. Nanti lepas bayar ni kita tanya, apa sebab dia tak datang weekend dulu, yang hari ni dia datang. Dia dah buat keputusan nak jadikan kerja agama ni seminggu sekali, yang tak ada dibuat oleh mana-mana Nabi. Satu Nabi pun tak ada. Kalau ada, Sufyan bagi tahu. Dia ikut Nabi mana? Nabi Muhammad tentu sekali tidaklah. Nabi Muhammad buat kerja dakwah dua kali seminggu, yang macam orang Jemaah Tabligh. Dia ikut Nabi mana Jemaah Tabligh? Nabi India. Mana ada India orang jadi Nabi? Itulah saya cakap orang Tabligh ni dia tak ikut Quran. Kalau ikut Quran, ikut Nabi. Nabi Muhammad, Allah bagi tahu, kamu di siang hari berenang di lautan manusia. Siang hari, dia kata, bukan hari 2 hari macam Sufyan sehari berenang di lautan manusia. Mana dia ikut Quran tu? Kamu berenang di lautan manusia di siang hari, malam kamu bersemayang. Nuh AS, Nabi mulia, Allah beritahu, dia buat kerja dakwah siang dan malam. Takkan 2 hari seminggu pula. Siang dan malam bagi tahu. Hari-hari cuti mati saja. Itu sebenarnya. Tapi Sufyan dah tahu lama ni, yang dia kena buat macam Nabi-Nabi, cuti mati je. Tapi dia cakap je. Sampai hari ni dia tak boleh buat. Dia tak boleh tambah 2 hari seminggu, tak boleh. 20 tahun dia dah dengar. Jadi Sufyan walaupun dia rasa dia baik, syaitan berbagi tahu dia baik. Kau baik daripada Hakim lagi. Hakim sehari pun tak datang. Kawan baik dia. Hakim ni dia suka saya je. Ikut saya dia tak nak. Suka. Sebab apa? Saya ni nampak berjuang, berkorban, buat usaha agama, syura. Dia suka saya lah. Orang lain tu suka pun tidak. Tapi dia ni suka. Saya suruh dia usaha nak bersama, tapi ikut tak nak. Suruh saya beli ketam dia ada, lauk dia, itu dia suka. Kalau saya ada order dia punya ketam apa sangat gembira dia. Sekarang dah berhenti sikit kan, dia tak bersuka lah. Tapi saya tak bersuka masakan dia, tak bersedap. Jadi macam Hakim ni, dia nak dunia, dia bukan nak agama. Kalau dia nak agama, dia mesti buat gas dengan saya. Tapi dia nak dunia. Begitu juga Sufyan. Sufyan ni baik sikit daripada dia, seminggu sekali datang. Tapi minggu lepas tak datang. Tapi dia masih nak dunia. Mungkin kurang sikit daripada Hakim nak dunia, saya tak tahulah. Jadi kita nak dunia ni, kita sebenarnya sesat. Jalan yang lurus nak Allah. Siapa saja nak dunia, mau dia perempuan atau lelaki, orang duduk di kampung atau di bandar, siapa saja nak dunia, dia di jalan yang salah. Betul tak?
Macam Sufyan Gombak, dia nak dunia. Terang-terang dia nak dunia. Dia nak apa Sufyan? Dunia. Nak apa? Dunia. Nak apa? Dunia. Kau nak apa? Dunia. Semua nak dunia, tak berubah lagi. Walaupun saya cakap jangan sabab dia nak dunia lagi. Patut tarik udung, nak Allah. Nak apa? Allah. Macam tu patutnya. Walaupun dah hati nak dunia. Ini tak. Zahirkan nak dunia. Memanglah untuk ni. Jadi bila masa nak Allah, nak datang. Bercakap nak Allah pun tak ada. Bercakap. Belum betul lagi. Belum di hati lagi. Mulut pun tak mau cakap nak Allah. Nak apa? Nak Allah. Ini memang menipu. Tapi Allah tahulah apa dia nak. Sekarang ni yang mahu Allah, mulut kata nak Allah, hati nak Allah. Itu bau. Tapi takkan sampai hati tu dulu nak Allah, mulut pun tak mau cakap. Mulut pun tak nak cakap. Macam Samad ni, hati dia nak dunia. Nak apa? Allah. Itu mulut dia. Lama cakap barulah. Dan gas lah buat, jangan tak buat gas pula. Dan buat gas nak Allah sebut lama baru menjadi tu kan. Kalau tak ada sebut nak Allah, nak dunia je, apa bila masa nak masuk. Jadi kalau nak hati betul, cakap mau betul. Ini dia punya ubat. Nak hati betul, cakap mau betul. Dan Allah bagi tahu percakapan yang betul, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila salih. Percakapan siapa yang lebih betul dari percakapan mengajak manusia kepada Allah. Untuk hati betul, percakapan kena betul. Percakapan yang betul mengajak manusia kepada kalimah la ilaha illallah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada yang beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Baru kita boleh menuju kepada hati yang betul. Apabila hati jadi betul, barulah amalan kita akan terserlah keindahan dia. Betul. Dan barulah Allah menerima dia. Dan baru kita menuju ke arah menjadi kekasih dia. Itulah maksud sebenar kita dicipta di dunia ini.